menyantuni isu. Sebab itu hari ini perdebatan saya lihat kita beramai rakyat kita terpegun dengan dua orang pemimpin negara kita yang mengutarakan perbahasan yang saya nampak cukup berkualiti. Ini sebenar-benarnya iaitu berhubung dengan debat rancangan Malaysia ke-12. Contohnya bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau melontarkan kenyataan yang kita pun terkejut bahawa untuk membuat satu kertas kerja ataupun buku laporan rancangan Malaysia ke-12, kerajaan berbelanja sampai 1.2 bilion. Saya pun heran, dan digunakan kononnya pakar perunding daripada luar negara. Betul lah dia kata. Orang dari luar dibawa datang untuk membuat acuan bagaimana ekonomi negara kita perlu dilakukan. Adakah dia faham tentang kehidupan Makcik Kia? Adakah dia faham tentang macam mana Pakcik Saleh yang bawa teksi? Bawa perunding dari luar ni. Dan dibayar 1.2 bilion, bukan 1.2 juta saudara. Main bilion ni apa benda ni? Apakah kita kurang pakar-pakar ekonomi? Apakah mereka berada di Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan itu tidak setanding pemikirannya dengan pakar-pakar dari luar, sehingga terpaksa kita mengeluarkan wang yang begitu banyak hanya untuk rancangan Malaysia ke-12. Almarhum Tun Razak tak ada perlu pun pakar-pakar dari luar. Bawa dasar ekonomi baru. Kita hidup makmur sampai sekarang, terasa lagi walaupun dah tak ada, dah hilang. Tak ada pun pakar-pakar yang dibawa dari Amerika, daripada England, daripada Jerman, tak ada. Tapi kita menyantuni sebab kita sajalah yang tahu masalah kita. Jadi macam mana kata Rasulullah? Dan dalam keadaan sekarang ni, apabila kenyataan Kumpulan Wang Pekerja mengatakan bahawa sebanyak 46% penyimpan dalam simpanan dalam EPF mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Macam mana kita nak dapatkan bahawa rakyat dalam rancangan Malaysia ke-12 nanti mempunyai perolehan pendapatan isi rumah 10 ke RM15,000 sebulan? Ini satu benda yang mengarut. Jadi sepertinya sekarang ini satu angan-angan, ini bukan lagi angan Mak Jenin ni. Apa yang dibentangkan dalam rancangan Malaysia ke-12 itu, saya lihat macam angan-angan Mak Jenin, tidak berpijak di bumi nyata. Sedangkan keadaan yang berlaku di negara kita ini tidak ditangani. Semalam saya dah sentuh, kemarin juga saya dah sentuh. Contohnya masalah isu air tidak dijadikan sebagai agenda utama dalam pembangunan negara. Rakyat berhak untuk mendapat air terawat di Kelantan, di Terengganu, di Sabah dan di Sarawak. Sepatutnya inilah digunakan wang, perlu diberbelanjakan, dicari upaya bagaimana pembangunan ini dibawa supaya bila ada bekalan air yang cukup, pelabur pun seronok datang. Macam mana mereka mau melabur di Kelantan? Kalau air dia tengok nanti nak minum air, dia terkejut. Bagaimana mereka mau melabur di Terengganu? Dan dua negeri ini adalah negeri yang mendapat wang daripada wang pendapatan Petronas ratusan juta setiap tahun. Begitu juga di Sabah dan Sarawak yang mempunyai pendapatan yang begitu besar. Sebab itu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyinggol persoalan ini, kita pun percaya betul. Apabila dia kata yang sekarang ni yang menyata mereka yang berada di anjung kuasa dilihat kaya-kaya, rakyat hidup papa kedana. Pemimpin kaya sebab mereka meluluskan pengeluaran balak dah, kongsi lah, ada boleh membeli kelulusan itu ini. Sebab itu dia kata bahawa pemimpin kaya-kaya, tapi mereka berlindung kononnya rakyat susah. Sejauh mana rakyat itu benar-benar susah? Kerana wang itu disapu oleh mereka. Ini keadaannya sekarang. Lihat di Kelantan, lodging sebesar-besar kawasan habis, dan mereka mengaut keuntungan. Jadi timbul isu, ini kena rakyat susah, kita kenalah menggambarkan seolah negeri itu susah. Sedangkan mereka hidup senang lenang di Sabah, Sarawak. Bukan kita tak tahu pendapatan hasil minyak daripada Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan. Kenapa pemimpin-pemimpin mereka hidup senang lenang tapi rakyat macam mana? Sepatutnya agihan pendapatan yang diperolehi oleh negara itu perlu dinikmati oleh rakyat. Itu keadaannya. Dan hari ini suka tak suka pengangguran bertambah tinggi. Macam mana? Saya tak nampak lah. Saya tak nampak macam mana rancangan Malaysia ke-12 ini mampu mencapai kejayaan. Saya ada logikanya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa zaman Tun Razak
melalui rancangan Malaysia kedua dulu, tahun 1971. So dia kata usaha waktu itu adalah untuk memerangi kemiskinan di desa. Ini kalau bila sebut memerangi kemiskinan di desa, melangkaui semua warga bangsa. Di desa ada Melayu, ada India, ada Cina. Dia tak perlu nak bercakapkan ini sikit Bumi Putra. Akhirnya membuatkan orang lain benci dengar. Sedangkan desa itu semua ada. Boleh dikatakan setiap desa tu adalah warga bangsa bukan Melayu. Nah, jadi waktu itu dah 50 tahun rancangan Malaysia ke-12 ini dilaksanakan. Masih lagi kita bercakap soal pembangunan. What is this? Sebab itu saya kata akhirnya orang akan menyalahkan UMNO. Saya tak nafikan pimpinan, tetapi jangan kata parti saya, jangan kata parti UMNO. UMNO melakarkan satu wawasan besar untuk pembangunan rakyat, untuk lestari kehidupan rakyat. Tetapi kerana pemimpin yang melakukan segala kegelusuhan untuk mengaut kekayaan, rakyat susah, mereka kaya-kaya. Dan sekarang laporan melihatkan 10,300 orang diisytiharkan muflis. Dah muflis, dah dapat pendapatan 10,000, macam mana? Let's brain lah. Gunakanlah pemikiran. Sebab itu kerana yang membuat acuan rancangan Malaysia ke-12 ini orang dalam, bukan mereka datang dari negara kita. Diupah, digaji orang dari luar. Kononnya pakar apa benda, mana dia faham tentang 10,300 orang muflis, 1,236 syarikat muflis. Bagaimana bila 30,000 syarikat yang akan gulung tikar? Mampu ke dia nak menangani masalah ini? Apa ideanya? Apa acuan pemikirannya? Nah, betul kita bergantung pada hasil minyak. Alhamdulillah, hari ini harga minyak naik. Tetapi bolehkah kenaikan harga minyak itu mampu menampung segala kemerosotan ini? Sepatutnya pembentangan rancangan Malaysia ke-12 ini biarlah berpijak lebih nyata. Jadi saya melihat rancangan Malaysia ke-12 ini, ialah tak tahulah sama ada kerana sudah ada perjanjian persefahaman antara pembangkang dengan kerajaan, maka mungkin diluluskan. Tapi kalau mengikut pengalaman saya masa-masa silam, dengan adanya pembentangan sebegitu, dia akan ditolak oleh ahli-ahli parlimen. Kalau ini berlaku, dapatkah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri bertahan selama 100 hari? Sebab itu saya katakan bahawa usia kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri bukan lagi dalam keadaan yang mantap. Sokongan dia dapat pun bukan sokongan ikhlas. Contohnya nak lantik Sesuai Agung UMNO sebagai timbalan speaker pun berbolok-bolok. Masih lagi beliau tidak ada kekuatan. Tak boleh kata no, I want this. Saya melihat Datuk Ismail Sabri tidak mempunyai veto, kuasa veto. I'm the Prime Minister. Tak ada. Dan beliau cukup takut dengan PBM. Sebab itu saya melihat pimpinan daripada PBM macam besar kepala pula. Sedangkan UMNO semakin tersisih. Dan kesan daripada itu, bila sesuatu berlaku pada Datuk Ismail Sabri, orang akan melihat kegagalan UMNO. Kerana Datuk Ismail Sabri datang daripada UMNO. Saya harap warga UMNO dapat mendengar jelas bahawa ini realitinya. Jangan pula kata ini UMNO punya salah dan sebagainya. Tak boleh. Dan ini keadaannya. Sebab saudara, saya melihat apa yang dibentangkan adalah satu lestari pemikiran yang indah kabar dari rupa, yang tidak berpijak di bumi nyata. Dalam kita penuh dengan kemiskinan, rakyat dalam keadaan susah, COVID terus menyerang. Jadi tidak ada suntikan pandangan, suntikan harapan yang benar-benar untuk menyantuni permasalahan ini. Sistem percukaian perlu dilaksanakan sebenar-benarnya sebagaimana tuntutan Datuk Seri Najib. Datuk Seri Anwar Ibrahim membangkitkan bahawa tak ada keseimbangan. Tidak ada keseimbangan antara yang kaya dengan yang miskin. Malahan akan mewujudkan jurang yang lebih teruk lagi. Dalam keadaan begini saudara, bahawa saya melihat suasananya bukanlah sesuatu yang baik untuk menghadapi musim pilihan raya akan datang. Tetapi kalaulah pembentangan rancangan Malaysia 12 ini ditolak, suka tak suka kita terpaksa menghadapi pilihan raya kerana kerajaan dah tumbang. Datuk Ismail Sabri dia berhadapan dengan kelulusan untuk rancangan Malaysia ke-12. Usai rancangan Malaysia ke-12, sebulan lepas itu dia akan berhadapan dengan pembentangan bajet negara. Bagaimana pula dia menyusun bajet negara? Kali ini bajet ini memang diusulkan oleh kerajaan beliau sendiri. Sebab dari segi RMK saya tidak jangka itu kerajaan beliau, itu kerajaan silam.
yang berbelanja boleh. Kau bayangkanlah 1.2 bilion. Saya betul-betul tak boleh terima lah, hanya untuk menyediakan kertas kerja rancangan Malaysia ke-12 dan diberi kepada negara luar. Itu kata kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-12. Saya terkejut. Ini bukan kenyataan saya, saudara. Ini kenyataan yang dilontarkan oleh Ketua Pembangkang. Tentulah Ketua Pembangkang mempunyai banyak dia punya sos ataupun sumber-sumber yang diperolehi. Bukan main-main, saudara. Ada yang kata sampai 2 bilion. Kalau itu keadaannya. Dan yang memeranjatkan kita tentang nak repair istana Perdana Menteri sampai 3 juta. Sekarang ni saudara, masalah kita hadapi sekarang ni. Saya cakap terus dalam parti UMNO sendiri, ni masalah sekarang ni UMNO terdapat 3 golongan kepimpinan. Suka tak suka kita akan dapat. Jadi Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dia kena berhadapan dengan warga UMNO yang 3 golongan. Golongan pertama adalah mereka yang sekarang ni berada di anjung kuasa. Mereka inilah sekarang ni sedang membudik beliau, membuatkan bagus bos, ucapan baik bos, ini bos. Orang-orang ini tak boleh pakai. Orang-orang inilah yang pernah menjahanamkan kerajaan Barisan Nasional dahulu. Datuk Seri Najib tanya boleh ke? Oh boleh. Baik bos. Mereka ini. Tapi bila dah kita kalah, mereka lah orang pertama menyerang Datuk Seri Najib. Sebelum itu, cium tangan berdecup-decup. Ini saya lihat. Dan ini mereka sekarang mengelilingi Perdana Menteri. Kemudian nak bercakap takut. Yang kedua, itu pemimpin yang kadang-kadang ada pendirian tapi tak dapat menerjemahkan pendirian sebab mereka ada maksud tertentu. Mereka ada hasrat. Kalau dikritik pula nanti tersinggung pula Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri dah tersinggung, gelap masa depan. Ini orang yang tak ada iman, tak ada ketakwaan dalam diri, tidak yakin bahawa rezeki datang daripada Allah SWT. Orang begini bagi saya tak layak untuk berada dalam barisan kabinet Perdana Menteri. Dan yang ketiga adalah orang yang nak menyatakan secara benar tapi dituduh macam-macam. Orang macam Datuk Seri Najib, orang macam Datuk Zahid Hamidi, orang seperti Yang Berhormat Datuk Razali Hamzah yang mau menyatakan kebenaran. Dan mereka inilah akan dipalu, dipaku, dicerca, dimaki, dihamun dan sebagainya. Selalu mereka melihat kebenaran itu boleh merosakkan keberadaan mereka di anjung kuasa di Seri Perdana. Dan yang keempat adalah golongan senyap. Ini ketakutan saya. Bahawa kalau benar berlaku pilihan raya, saya amat takut. Kerana inilah suasananya apabila mereka ini akan melakukan kejutan, iaitu kalangan bersama dengan rakyat. Apabila berlaku pilihan raya umum yang ke-15 nanti, mereka akan melakukan kejutan, iaitu melakukan tsunami kebangkitan rakyat. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.